Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa habibi rabbil alamin. Shalawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi kalau awak masuk dalam kameran boleh tutupkan speaker tu tutupkan mic tu mic, nanti kalau ada soalan boleh buka mic semua. Okey. Jadi اليوم إن شاء الله سندرس درسا جديدا في البلاغة وذلك في مجاز المرسل. المجاز المرسل إن شاء الله ندرس اليوم حوالي ساعة واحدة إن شاء الله. أهلا وسهلا بأبنائي وبناتي الطلبة Amir Fauzan, Aisyah Mahadi, Dina Kastina, Intan, Hairul Hafizi, Amir Amma, Hibs, Fasya Amni, Wardah Sakinah. ما زلنا ننتظر أصدقائنا للمشاركة في هذا الدرس، ولكن نبدأ أولا إن شاء الله. هذا الدرس مسجل فمن فقد atau siapa yang tertinggal بعد هذا يمكن أن يراجع مرة أخرى إلى هذا التسجيل. نبدأ اليوم الدرس الجديد وذلك في مجاز المرسل. مجاز مرسل. نبدأ أولا بالتعريف. مفهوم مجاز المرسل. ما هو المجاز المرسل؟ المجاز المرسل هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. Kalau kita tengok majaz mursal ni dengan ta'rif isti'arah sama dia punya pangkal itu al-lafzul musta'mal fi ghairi ma wudi'a lahu. Lafaz yang digunakan bukan pada makna asal kalimah itu diletakkan. Fi ghairi ma wudi'a lahu. Li'alaqati ghairil musyabihah. Kat sini perbezaan dia. Perbezaan dia dengan ta'rif majaz dengan ta'rif isti'arah kat sini. Kalau isti'arah li'alaqah ghairil musyabihah, kalau isti'arah li'alaqah musyabahah, kalau majaz mursal li'alaqah ghairi musyabahah. Ma'a qarinah mani'ah min iradatil ma'nal hakiki. Yang belakang ni sama, bersama dengan bukti yang menghalang, bukti qarinah mani'ah yang menghalang, yang menghalang min iradati ma'nal hakiki, daripada kita memaksudkan makna yang hakikat. Antara contohnya kat sini adalah qala Allah Ta'ala yadullahi fawqa aydihim. Yadullah fawqa aydihim, makna asal ni kat sini tangan Allah di atas tangan mereka. Okey. Jadi lafaz yadun kat sini adalah lafaz yang musta'mal, yang digunakan, okey, fi ghairi ma wudi'a lahu, tetapi bukan pada makna yang diletakkan untuk kalimah yadun. Maksudnya kalimah yadun digunakan tapi bukan maknanya tangan. Fi ghairi ma wudi'a lahu. Tetapi dikata apa? Li'alaqah ghairil musyabihah. Dengan mempunyai alaqah, hubungan ghairil musyabahah, bukan seperti, hubungan bukan persamaan, bukan hubungan persamaan. Ma'a qarinah mani'ah, ada juga bersamanya satu bukti yang menghalang daripada makna memaksudkan maksud hakiki. Apa dia bukti yang menghalang bahawa yadun ini bukan bermaksud hakiki, iaitu tangan? Buktinya iaitu daripada firman Allah Ta'ala yang lain, dalam ayat yang lain dia kata laisa kamislihi syai'. Allah itu tidak ada yang serupa dengannya. So kalau kita maknakan yadun ini tangan, maka kita dah bercanggah dengan ayat yang satu lagi, ayat Quran lain mengatakan Allah itu tidak ada yang serupa dengannya. Kalau yadun ni maknanya tangan, maka dah jadi serupa dengan makhluk. So kat sini yadun adalah
lafzal musta'mal, lafaz yang digunakan fi ghairi ma wudi'alahu, bukan pada makna yang diletakkannya, iaitu pada makna tangan. Tapi alaqah dia apa? Alaqah ghairil musyabahah. Ini saya akan terangkan apa makna alaqah ghairil musyabahah ni. Ma'a qarinah, dan ada bukti yang menghalang daripada iradah, memaksudkan makna yang hakikat. Makna hakikat ni tangan lah. Kita tak boleh masukkan tangan kat sini. Okay. Apa dia qarinah dia? Qarinah dia adalah buktinya adalah ayat lain. Ayat lain mengatakan laisa kamitslihi syai'. Allah tidak ada yang serupa dengannya. Okey. Hadza wa ta'rif wa misal li majazil mursal. Okay, ada orang baru masuk. Sofia Hanis, ahlan wa sahlan Sofia Hanis. Mana Sofia Hanis? Hilang dah. Okey. Okey. Faham tak penerangan tentang ta'rif tu? Kalau faham boleh tuliskan dekat chatting tu. Okey, faham tak? Ni siapa ni? Sofia Hanis ke ni? Ahlan wa sahlan. Faham tak penerangan tentang ta'rif tadi tu? Boleh tulis dekat ruang chatting tu. Kalau faham ke tak faham ke, tulis dekat ruang chatting tu. Okey? Faham tak? Tak ada respon pun. Baru masuk. Ya. Baru masuk. Kenapa tak keluar komen? Oh, kat bawah lagi komennya. Sorry. Okey, kurang faham. Bagi contoh lagi. Baik. Kita ulang lagi sikit. Sementara ada yang baru masuk. Baik. Apa itu majaz mursal? Majaz mursal adalah al-lafzul musta'mal, lafaz yang digunakan. Okey, contohnya kat sini kalimah yadun. Yadullah fauqa aydihim. Yadullah, tangan Allah, fauqa aydihim, di atas tangan mereka. Okey. Tetapi yadun kat sini dia kata adalah majaz mursal. Kenapa dia jadi majaz mursal? Sebab dia adalah lafaz yang digunakan, lafzul musta'mal, fi ghairi ma wudi'alahu, bukan pada makna yang diletakkan untuknya. Maksudnya yadun bukan maknanya tangan. Kalau awak maknakan yadun ni tangan, maka dia jadi hakikat. Dia tak jadi macam mursal. Bila dia jadi hakikat, dia tak kenalah dengan makna ni, makna sebenar ayat ni. Okey. Apa-apa pun kita akan rujuk kepada apakah sebenarnya yang dikehendaki oleh makna ayat ni. Okey. Jadi bila lafaz itu digunakan fi ghairi ma wudi'alahu, bukan pada makna yang diletakkan untuknya, makna yadun ni bukan makna tangan. Li alaqati ghairil musyabahah, kerana hubungan bukan persamaan. Itu saya akan terangkan hubungan bukan persamaan ni. Ma'a qarinatin mani'ah, bersama bukti yang menghalang, mani'ah min iradatil ma'na al-haqiqi. Dan ada bukti yang menghalang kita maksudkan makna hakikat. Makna hakikat untuk yadun apa? Tangan. Okey, jadi ada qarinah mani'ah, ada bukti yang menghalang kita memaknakan dia sebagai hakikat, iaitu tangan. Okey, maknanya kita tak boleh nak maknakannya hakikat. Okey, sebab kalau kita maknakan makna hakikat, dia berlawanan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang lain, iaitu laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengannya. Bila kata tidak ada yang serupa dengannya, kita manusia ada tangan, so kita tak boleh kata Allah tu ada tangan. Okey, dalam ayat ni mengatakan yadullah, tangan Allah, seolah-olah mengatakan Allah ni sama dengan manusia, kan? Tangan ni, tangan yadun ni seolah-olah hakikatnya bermakna tangan. Okey, kalau kita maknakan tangan, dia jadi hakikat. Bila jadi hakikat, dia akan jadi samalah antara manusia dengan Allah. So dia bertentangan kat situ sebab ada larangan daripada ayat yang lain. Jadi kita tak boleh maknakan makna hakikat. Makna hakikat tu apa? Makna tangan. So kita kena bagi makna lain.
Apa makna yang kita nak bagi? Itulah yang akan dikaji oleh tajuk majaz mursal. Okey, jelas tak penerangan tu? Ni. Jelas tak penerangan tu? Okey. Kalau jelas, kita tengok contoh-contoh yang lain Contohnya kita bagi contoh yang lain. Saya ambil contoh kat sini. Lil hukumah yadun. Kerajaan mempunyai tangan terhadap bangsa, terhadap rakyat, terhadap rakyat. Kerajaan mempunyai tangan. Apa maksud tangan kat sini? Takkanlah kita kata kerajaan tu ada tangan. Kerajaan tu bukan orang pun. So, kat sini apa dia korinah? Apa dia korinah yang menghalang kita maknakan hakikat? Iaitu kerajaan tu bukannya orang. Jadi orang tidak ada tangan. Bila tak ada tangan, kita tak boleh nak maknakan dia makna hakikat. So kita kena maknakan dia makna majaz mursal. Okay, apa makna majaz mursal? Makna majaz mursal adalah makna yang makna dia kat sini kuasa. Kerajaan mempunyai tangan, maksudnya kerajaan mempunyai kuasa. Contohnya dalam bahasa Inggeris kita selalu dengar lend me your hand. Pinjamkan aku tangan awak. Pinjamkan aku tangan engkau. Lend me your hand bukanlah kita nak pinjam tangan dia. Maksudnya kita nak pinjam bantuan, pertolongan, sokongan. Dan sokongan tu datangnya daripada tangan. Contohnya macam tu. Contohnya kita kata orang miskin itu menadah tangan. Maksud menadah tangan ni maksudnya memohon bantuan. Itulah. Okey. Okey, kalau jelas, mari kita tengok jenis-jenis majaz mursal. Jenis-jenis majaz mursal. Okey, mari kita tengok jenis majaz mursal. Okey, ini pelajaran kita yang kedua, iaitu tentang lil majaz mursal alaqah samanya. Majaz mursal ada 8 jenis alaqah. Tadi Ustaz terangkan kepada awak yadun di alaqah ghairi musyabihah. Terangkan alaqah ghairi musyabihah ni macam ni. Okey. Okey, Ustaz terangkan kepada awak. Contohnya apa? Lil hukumah yadun ala sya'bi. Maksud dia yadun ni adalah majaz mursal. Kita tak boleh maknakan yadun ni maknanya hakikat sebab kerajaan tidak ada tangan. Okey, kerajaan tidak ada tangan. So tangan kat sini maksudnya apa? Maksudnya lil hukumah qudrah. Okey, ataupun salatah. Sultah. La sya'bi. Okey. Kerajaan mempunyai kuasa. Jadi kat sini antara kalimah asal iaitu tangan dan makna sebenar dia iaitu kuasa ataupun kekuasaan terhadap rakyat. Okey. Jadi apakah kaitan antara yadun dengan sultah ataupun kudrah? Okey. Apakah kaitan antara yadun, itu lafaz yang tertera dalam ayat, dengan maksud sebenar iaitu apakah hubungannya? Adakah kita mengatakan yadun mislu kudrah? Ya, Zulfa. Masalah Zulfa. Ni. Okay. Ada Zulfa ada masalah. Tak password. Password apa pula ni? Okey, so kita sambung Jadi kalau kita perasan dalam pelajaran yang lepas dalam tajuk isti'arah dalam tajuk isti'arah. Okey, dalam tajuk isti'arah Ustaz bagi satu contoh Contohnya kita kata isti'arah al-asadu
yu'allimu fil fas. Ingat lagi tak contoh ni? Okey. Al-asad ni maksudnya al-muallim, betul? Al-muallim. Maksud sebenar al-asad kat sini adalah apa? Al-muallim yu'allimu fil fas. Okey. Jadi antara lafaz sebenar iaitu al-asad dan maksud sebenar daripada asad ni sebenarnya adalah al-muallim. Okey. Jadi kita katakan al-muallim mislu al-asad. Okey. Guru itu seperti singa. Yang ini dipanggil hubungan musyabahah. Dipanggil apa? Alaqah musyabahah. Hubungan persamaan. Kamu ngaumi. Tidak 4, 5. Tengah layan. Zulfa tak masuk Okey. Baik, kita sambung. Jadi antara asad dengan muallim ni, maka kita katakan muallim itu seperti asad. Yang ni dipanggil alaqah musyabahah. Yang ni dipanggil isti'arah. Ini isti'arah. Tapi sekarang ni kita dalam tajuk ini kita jumpa lil hukumah yadun ala sya'bi. Maksud sebenarnya kerajaan itu mempunyai kuasa terhadap bangsa ataupun terhadap rakyat. Jadi kita katakan yadun. Adakah yadun itu apa hubungannya? Adakah yadun itu seperti kudrah? Tangan itu seperti kuasa. Tangan bukan seperti kuasa. Jadi kat sini kita katakan ini bukanlah alaqah. Ini adalah alaqah ghairu musyabihah. Hubungan bukan persamaan. Okey, hubungan bukan persamaan. Kosong dia memang ada dua je. Okey. Sorry. Zulfa masih mencuba untuk masuk sekejap. Okey. Baik, sambung. Jadi hubungan ini dipanggil hubungan bukan persamaan. Ada sebanyak 8 jenis hubungan. Okey. Iaitu yang diterangkan kat sini. Yang pertama dipanggil sebagai alaqah hubungan sababiyah. Punca dan kesan. Yang kedua disebut sebagai alaqah musabbabiyah. Punca ni, sababiyah ni punca. Allahumma salli alaihi wasallam. Sorry jelas tak gambar ni? Sorry. Okey. Alaqah ghairu musyabihah ni, hubungan bukan persamaan ini ada sebanyak 8 Ada 8 semua sekali. Yang pertama sababiyah iaitu punca, yang kedua musabbabiyah iaitu hasil, yang ketiga iaitu juz'iyah sebahagian. Banyak betul iklan ni. Sekejap. Yang keempat kulliyah iaitu semua. Yang kelima mahalliyah tempat. Yang keenam haliyah keadaan. Yang ketujuh i'tibar makana sebelum, dan yang ke-8 i'tibar ma sayakun iaitu selepas. Jadi ulang balik kalau tak jelas. Yang pertama iaitu sababiyah punca, yang kedua musabbabiyah hasil, yang ketiga juz'iyah sebahagian, yang keempat kulliyah semua, yang kelima mahalliyah tempat, yang keenam haliyah iaitu keadaan, yang ketujuh i'tibar makana sebelum, dan i'tibar ma sayakun. Kacau i'tibar ma sayakun iaitu selepas. Okey, nak kena terangkan sesuatu baru faham Baik, as-sababiyah.
Mana Zulfa dah boleh masuk ke? Zulfa dah masuk ke Zulfa? Kenapa sekat-sekat? Zulfa dah masuk belum Zulfa? Zulfa belum masuk lagi. Apa yang sekat-sekat tu? Okey, jadi Ustaz terangkan lagi sekali. Nak bagi nampak Okey, Ustaz terangkan lagi sekali Jadi ayat lil hukumah yadun ala sya'bi. Ini ayat asalnya. Kerajaan itu hukumah mempunyai yadun tangan ala sya'bi kepada rakyat, ke atas rakyat. Okey. Maksud kalimah yang problem kat sini adalah kalimah yadun sebab kerajaan tidak mempunyai tangan. Sebab kerajaan bukanlah orang. Bila dia tidak mempunyai tangan, so kita tahulah bahawa yadun ini bukan makna hakikat tetapi makna majas. Bukan makna sebenar. So apa makna sebenar dia? Kita katakan makna sebenar dia kerajaan mempunyai kuasa terhadap rakyat. Okey. So apakah kaitan antara tangan dengan kuasa? Adakah kita katakan tangan itu seperti kuasa? Yadun mislu kudrah. Kita tak katakan yadun mislu kudrah. Tangan bukan seperti kuasa. Maka kita katakan ini adalah alaqah ghairu musyabihah. Hubungan bukan persamaan. Nak bagi jelas sikit. Jadi kita tengok contoh al-isti'arah. Isti'arah, ayat isti'arah macam ni. Dalam tajuk sebelum ni. Singa mengajar di dalam kelas. Okey. Jadi kita dapat cam bahawa asal kat sini adalah kalimah yang majas. Sebab singa tak boleh mengajar. Okey, singa tidak boleh mengajar. Bila singa tidak boleh mengajar, bahawa kita tahulah kat sini bahawa asad ini majas bukan makna hakikat. So, apa makna sebenar asad? Kita kata al-mu'allim. Mu'allim mengajar di dalam kelas. Jadi, apakah hubungan antara mu'allim, makna sebenar, dengan asad? Kalimah yang digunakan dalam ayat. Kita katakan cikgu itu seperti singa. Cikgu itu seperti singa. Tetapi dalam contoh yang ini, kita tak boleh kata tangan itu seperti kuasa. Kita akan katakan yadun adalah masdar kudrah. Tangan adalah sumber kekuatan. Kita kata tangan adalah masdar, punca. Maka bila kita kata dia punca, maka sini kita namakan dia sababiyah. Okey. Jadi Ustaz balik semula pada jenis-jenis alaqah. Bagi majaz mursal ada 8 alaqah. Ada 8 jenis hubungan, iaitu yang pertama disebut sebagai sababiyah. Yang kedua musabbabiyah. Sababiyah ni punca. Musabbabiyah hasil, juz'iyah sebahagian, kulliyah semua, mahalliyah tempat, haliyah keadaan, i'tibar makana sebelum, i'tibar ma sayakun selepas. Okey. Jadi kalau kita tengok contoh-contoh yang ada kat sini, contohnya kita tengok contoh yang kedua. Okey. Anzalallahu rizqa minas sama'. Okey. Anzalallahu rizqa minas sama'. Okey. Okey. Ni anzalallahu rizqa minas sama'. Allah menurunkan rezeki daripada langit. Okey. Kat mana yang problem ayat ni? Rizqa. Okey. Yang Allah turunkan daripada langit tu apa? Hujan. Allah menurunkan hujan. Bukan menurunkan rezeki. Anzalallahu al-matar. Okey. Minas sama'. Allah menurunkan hujan daripada langit. So, apakah kaitan di antara hujan dengan rezeki? Adakah rezeki itu seperti hujan? Ar-rizqu mislu al-matar. Adakah rezeki itu seperti hujan? Tak. Kita tak kata rezeki itu seperti hujan. Okey. Hujan juga tak seperti rezeki. Tetapi kita kata, kita tak kata ni, kita pangkah. Tetapi kita katakan ar-rizq adalah
hasil. Ha? Rezeki adalah natijah, hasil daripada matar. Daripada hujan akan tumbuhnya pokok. Daripada hujan akan tumbuhnya pokok. Daripada pokok akan keluarnya buah. Daripada buah akan berlakunya jual beli, dan jual beli akan datangnya rezeki. Jadi kita katakan rezeki itu adalah hasil daripada hujan. Rezeki itu adalah natijah, hasil. Maka kita katakan hubungan ini dinamakan sebagai musabbabiyah. Okey, musabbabiyah. Mari kita tengok yang ketiga. Contoh yang ketiga, kalau tak jelas ayatnya kat situ, warka'u ma'ar raki'in. Okey, warka'u ma'ar raki'in. Warka'u ma'ar raki'in. Okey. Okay, ambil masa ni untuk memahami Kita tak faham tanya. Okey, warka'u maksudnya rokoklah ma'a bersama ar-raki'in, orang yang rokok. Rokoklah bersama orang-orang yang rokok. Jadi apa makna rokok? Adakah ayat ini membawa maksud Allah suruh kita rokok? Allahu Akbar, rokok. Lepas tu dah cukup. Sujud tak payah, baca Fatihah tak payah, i'tidal tak payah, duduk antara sujud tak payah. Rokok aja. Allah cuma suruh rokok. Allah tak suruh solat. Kalau awak maknakan rokok ini makna hakikat, okey. Kalau awak maknakan makna hakikat, nanti orang pergi semayang, Allahu Akbar, rokok, habis. Tutup. Selesai. Sebab Allah suruh rokok sahaja. Allah tak suruh solat. Allah tak suruh sujud. Jadi kalimah ini bertentangan dengan syariat Islam yang kita belajar, hadis-hadis yang kita belajar. Sedangkan Allah suruh solat. Sempurnalah daripada rokok, baca Fatihah, sujud, i'tidal, 4 rakaat, tahiyat akhir apa semua, selawat, betul? Okey, jadi apa makna sebenar warka'u ni? Ma'ar raki'in. Maksud sebenarnya sallu, solatlah bersama al-musalli. Solatlah bersama orang-orang yang solatlah bersama-sama dengan orang yang solat. Jadi soalannya, apakah kaitan antara rokok dengan solat? Adakah rokok itu seperti solat atau solat itu seperti rokok? Rokok seperti solat. Okey, betul tak? Rokok seperti solat. Maka kita katakan ini tak betul. Rokok bukan seperti solat, tetapi kita katakan rokok itu juz'un minas solat. Rokok itu adalah satu juzuk, satu bahagian daripada solat. So bila kita sebut warka'u ma'ar raki'in, kita tak boleh maknakan hakikat, sebab hakikat sebenarnya bukan suruh rokok je, suruh solat. So antara rokok dengan solat kaitannya adalah kaitan bukan seperti, tetapi sebahagian. Maka ini dinamakan sebagai juz'iyah. Juz'iyah. Hubungan sebahagian. Okey. Seterusnya kulliyah, semua. Contohnya askunu fil qaryah. Askunu fil qaryah. Artinya saya tinggal askunu fil qaryah. Saya tinggal di kampung. Cuba kalau nak bagi nampak lebih jelas, askunu fi Senggarang. Di Muar lah senang, pendek sikit. Saya tinggal di Muar. Okey, apa yang tak kena dengan ayat ni? Ayat ni, apa yang tak kena? Muar. Muar tu besar. Berapa ribu kaki persegi. Rumah awak pun bukanlah besar sangat. Mungkin 10,000 kaki persegi je. Kalau Muar ni berkilo-kilometer, beribu-ribu kilometer kaki persegi. Berjuta-juta besar. Sedangkan rumah awak tu satu part kecil je dalam daerah Muar. Jadi bila awak kata saya tinggal di Muar, maksudnya saya tinggal askunu fi baitin. Saya tinggal di rumah. Okey. Saya bukan tinggal kat Muar. Muar tu besar. Saya tinggal ni dalam satu rumah di Muar. Okey. Jadi apakah kaitan antara Muar dengan rumah? Apakah kaitan Muar dengan rumah? Adakah Muar ini seperti rumah?
muah mislu bait. Adakah kita kata muah seperti rumah? Tak, kita tak kata begitu. Kita tak kata muah itu seperti rumah. Kita katakan muah itu semua. Muah itu kullu. Dan rumah itu baitun ba'du. Ataupun juz'u. Muah itu semua. Rumah itu cuma satu bahagian je daripada muah. Jadi ini dipanggil dalam alaqah sebagai alaqah kulliyah. Alaqah kulliyah iaitu semua. Okey, tengok contoh yang lain. Contohnya kita kata aqamat al-madrasah al-musabaqah. Sekolah mengadakan pertandingan. Contohnya kita kata aqamat al-madrasah al-musabaqah. Sekolah mengadakan pertandingan. Okey. Sekarang ni apa yang tak kena dengan ayat ni? Sekolah mengadakan pertandingan. Apa yang tak kena? Kita tahu sekolah adalah bangunan. Sekolah adalah bangunan. Sekolah bangunan mana boleh mengadakan pertandingan? Yang mengadakan pertandingan tu cikgunya. Akar yang mengadakan pertandingan apa dia? Cikgunya. Al-muallimun. Cikgu mengadakan al-musabaqah. Okey. Cikgu sebenarnya yang mengadakan pertandingan. Jadi apakah kaitan antara sekolah dengan cikgu? Adakah kita kata al-madrasah mislu muallim? Mislu muallimin? Kita tak kata macam tu. Kita tak kata macam tu sebab dia bukan seperti. Sekolah bukan seperti cikgu. Tetapi kita kata al-madrasah adalah mahal. Iaitu tempat. Makan. Mahal tu makan lah. Tempat. Dan cikgu adalah al-muallimun adalah orang. So, kerana sekolah ini adalah tempat, maka jadilah dia mahalliyah, tempat. Okey. Mari kita tengok contoh yang seterusnya. Contoh yang seterusnya iaitu haliyah. Mungkin tak berapa jelas kat sini, Ustaz tuliskan ayat dia. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Mungkin kita kata kat sini. Innal abrar lafi na'im. Okey. Kita ambil satu ayat dulu. Innal abrara lafi na'im. Orang-orang yang baik, abrar, lafi na'im. Berada di dalam kenikmatan. Okey. Apa yang problem dengan ayat ni? Problemnya adalah pada kalimah nikmat. Orang-orang baik itu berada di dalam kenikmatan. Kerana apa problem? Sebab kenikmatan ni bukan tempat. Macam mana orang baik itu berada di dalam kenikmatan? Kenikmatan tu bukannya tempat. So kita kata maksud sebenar ayat ini adalah innal abrar, orang-orang baik, lafi jannah. Okey, orang-orang yang baik itu berada di dalam syurga. Barulah betul. Okey, sebab kita tidak boleh berada di dalam satu keadaan. Sebab keadaan tu bukan tempat. Contohnya balu itu hidup di dalam kesengsaraan. Sengsara tu bukan tempat. Dia hidup dalam rumah. Jadi, apakah kaitan di antara naim, iaitu kenikmatan, dengan jannah? Okey, kita katakan hubungannya, adakah kita katakan kenikmatan itu seperti mislu syurga? Kenikmatan itu seperti syurga? Kita tak kata macam tu kan? Kita kata dia bukan Allah macam tu. Kita bukan kata dia nikmatan itu seperti syurga, tetapi kita katakan naim adalah hal dan jannah adalah mahal. Naim adalah keadaan, dan syurga itu adalah tempat. Jadi naim, lafaz yang tertera di dalam ayat adalah naim, hal. Jadi kita katakan ini adalah alaqah haliyah, keadaan. Awak nak tentukan alaqah tu, awak kena tengok lafaz yang tertera di dalam ayat. Okey, bukan takdirnya. Okey. Kemudian yang ketujuh, syaribal jaddu albun. Syaribal jaddu albun.
Syariba al-jaddu al-bun. Bun ni biji kopi. Datuk minum biji kopi. Biji kopi yang masih biji-biji tu, kalau pergi kedai, biji kopi tu nanti awak minta dia blend macam blender sama jadi serbuk. Maksud sebenar ayat ni adalah syariba jaddu al-qahwah. Minum air kopi, bukan minum biji kopi. Kita mana minum biji kopi, kita minum air kopi. So, apakah kaitan di antara albun, iaitu biji kopi, dengan kopi, air kopi? Jadi kita tak katakan albun mislu qahwah. Kita tak katakan macam tu. Kita tak katakan macam tu. Okey, kita katakan albun. Albun adalah sebelum, qablu. Wal qahwah, qahwah ni pula apa? Qahwah selepas, ba'da. Okey. Sebelum adanya kopi, adanya biji kopi. Sebelum adanya air kopi, adanya biji kopi. Jadi biji kopi ni sebelum, air kopi itu selepas. So kita katakan hubungannya adalah hubungan sebelum, qabla. Hubungan qabla namanya apa? I'tibar makana, sebelum. Dan yang ke-8 iaitu i'tibar masa yakun, iaitu ibu menjahit as-saub, baju. Ibu menjahit baju. Okey. Ibu tukhayyitu al-ummu jadi as-saub. Ibu menjahit baju. Apa maksud ibu menjahit baju? Apa yang problem dengan ayat ni? Kalimah baju. Sebab baju adalah pakaian yang siap dijahit. Okay. Yang kita nak jahit adalah kain. Kita bukan jahit baju, kita menjahit kain. Kita ambil kain, kita potong-potong, kita jahit sampai jadi baju. Kalau baju dah siap jahit, baru pergi dia jahit lagi. Okay. Kita tak panggil kita menjahit baju. Maksud sebenar ayatnya, tukhayyitu al-ummu kain. Kain apa bahasa Arab? Kain adalah al-kumash. 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 Menjahit kain. Ibu menjahit kain. Kain yang berapa semiter, berapa ela tu. Satu ela berapa ringgit tu. Tu dia. Jadi kat sini, apakah kaitan antara baju dengan kain? Baju al-saub, kita tak kata saub mislu al-kumash. Kain itu seperti baju seperti kain. Kita tak kata macam tu. Kita katakan as-saub ba'da. Okey. Dan al-kumash qabla. As-saub ni adalah selepas dan kain itu adalah sebelum. Jadi hubungannya adalah hubungan sebelum dan selepas. Jadi kita katakan as-saub ba'da, selepas. Jadi namanya apa dia? Namanya i'tibar masa yakun. Okey. Setakat ni penjelasan tentang nau' ni jelas tak? Penjelasan tentang okey, nanti Ustaz ulang balik mahaliyah tu. Mahaliyah dengan kuliah. Okey. Daripada 8 tu ada tak yang awak tak faham? Ada tak yang awak tak faham? Okey. Tuliskan alaqah yang awak tak faham Jap. Kuliah tak faham. Okey. Yang tak faham apa kuliah? Kuliah tak faham. Yang lain faham.
Nak tengok contoh mahaliah dengan kuliah. Okey, lain. Yang lain belum respon. Okey. Mari kita pergi sekali lalu sebab kita dah type tadi. Okey. Baik. Kita usah ulang balik semula daripada mula. Okey. Jadi pertama sekali kita tengok ada tak kalimah yang bukan sebenar. Adakah kalimah majaz dalam ayat ni? Kerajaan mempunyai tangan. Kerajaan mana ada tangan? Kerajaan bukan orang. So tangan ni majaz. Kita kena bagi takdir. Step yang kedua, selepas sekejap sorry, gangguan sikit Okey, yang pertama, kerajaan mempunyai tangan. Kita tahu kerajaan bukan orang, kerajaan tidak ada tangan. Jadi kerajaan ni adalah majaz. Langkah yang kedua, kita kena takdirkan dia. Maksud sebenarnya ayat ni adalah kerajaan mempunyai kuasa, kudrah. Okey, yang ketiga, kita kena cari kaitan antara tangan, antara kalimah yang majaz dengan takdir ayat tersebut. Kita katakan, kita tak boleh nak kata seperti, tangan seperti kuasa. Jadi kita katakan tangan itu adalah sumber, sumber kekuatan. Jadi namanya bila sumber, punca. Sumber itu punca itu adalah sababiyah. Okey. Yang kedua, contoh yang kita bagi tadi, Allah menurunkan rezeki daripada langit. Okey. Jadi kita tahu kat sini yang problemnya rezeki. Sebab yang turun daripada langit bukan rezeki tetapi hujan. Kita tak kata hujan itu seperti rezeki itu seperti hujan. Tetapi kita katakan rezeki itu natijah dan motor itu punca. Okey. Motor itu adalah punca. So lafaz yang tertera adalah kalimah rezeki. Lafaz yang tertera adalah kalimah rezeki. Bila lafaz yang tertera adalah rezeki itu adalah hasil, maka hasil apa hasil tadi? Hasil adalah musab babiyah. Okey. Kita buat laju sikit sebab dah faham Lepas tu contoh yang ketiga iaitu warka'u ma'ar-raki'in, rokoklah bersama orang yang rokok. Maka arahan rokok ini problem. Problem sebab apa? Sebab kita tahu kita bukan disuruh rokok aja, kita disuruh baca berdiri, kita disuruh sujud. So maksud sebenarnya adalah solat. Solatlah bersama-sama dengan orang yang solat. Apa kaitan antara rokok dan solat? Rokok dan solat, kita katakan rokok itu satu juzuk, solat itu semua. Solat itu apa? Semua. Kan? Rokok itu satu juzuk dan solat itu semua. Okey. Jadi kita tengok yang lafaz yang tertera dalam ayat adalah kalimah rokok. Lafaz yang tertera dalam ayat adalah kalimah rokok. Jadi bila rokok itu adalah juzuk sebahagian, maka alaqah ni adalah juz'iyah. Okey, kuliah pula. Kuliah ayat dia, saya tinggal di kampung ataupun saya tinggal di Muar lah. Saya tinggal di Muar. Muar ni besar. Sedangkan kita bukan tinggal kat seluruh Muar tu. Beribu-ribu kilometer persegi. Kita tinggal kat rumah kita berapa kaki persegi je. Okey. Jadi maksud ayat ini, saya tinggal di rumah. Okey, di rumah fil bait. Apa kaitan antara rumah dengan Muar? Kalimah yang tertera dengan kalimah yang dimaksudkan. Apa kaitan dia? Kaitannya Muar itu yang ada dalam ayat tu adalah semua. Rumah tu maksud sebenar dia adalah sebahagian. Okey, Muar itu semua. Okey, Muar itu semua dan bait itu adalah sebahagian. Jadi kita kata alaqah kulliyah. Alaqah apa? Kulliyah. Okey. Kemudian sekolah mengadakan pertandingan. Okey. Sekolah maksudnya bukanlah sekolah, sebab sekolah ni tak boleh buat apa-apa. Yang boleh buat kerja ni semua cikgu. Jadi kita katakan cikgu mengadakan pertandingan. Apa kaitan antara cikgu dengan sekolah? Kita katakan sekolah ini tempat. Sekolah ini tempat. Mahal, tempat. Cikgu itu orang. Okey. Cikgu itu adalah
orang. Okey, jadi kita katakan ini adalah hubungan antara sekolah dengan cikgu ni apa hubungannya? Sekolah ni tempat, cikgu ini orang. Beza dengan tadi, beza dengan mua tadi, okey. Beza dengan mua ini memang tempat, rumah pun tempat. Mua pun tempat, rumah pun tempat. So takkan kita kata mua itu tempat, rumah itu tempat. Kita kata mua itu semua, rumah itu sebahagian. Memang dua-dua tempat. Jadi hubungan antara kalimah majaz dengan makna sebenar, awak kena cari hubungan tu. Baru awak nampak. Sebab mua ni pun tempat, rumah pun tempat. Okay, jadi mua ini adalah semua, rumah itu sebahagian. Okay. Kemudian contoh yang berikutnya iaitu orang-orang baik di dalam kenikmatan. Maksudnya kenikmatan, yang peliknya kenikmatan sebab kenikmatan bukanlah tempat. Jadi ayatnya ada problem, ada maksud majaz. So kita kata orang baik itu berada di dalam syurga. Kaitan antara syurga dengan kenikmatan adalah kenikmatan itu, naim adalah hal, keadaan, dan syurga adalah tempat. Lafaz yang tertera naim dalam ayat. Jadi kita ambil alaqahnya adalah haliyah. Alaqahnya adalah haliyah. Allah. Alaqahnya adalah haliyah, keadaan. Okey. Seterusnya iktibar makanan dengan iktibar mayakun. Iaitu Datuk minum biji kopi. Maksud sebenarnya biji kopi tak boleh diminum. Yang boleh diminum adalah air kopi. So apakah kaitan antara biji kopi dan air kopi? Biji kopi sebelum, air kopi selepas. Jadi kita tengok yang tertera dalam ayat al-bun. Bun itu sebelum itu adalah makanan. Pasal dia kecil ni. Makanan. Okey, makanan. Okey, awak kena tengok lafaz apa yang tertera dalam ayat. Okey. Kemudian ibu menjahit baju. Baju tu dah siap. Buat apa nak jahit? Yang sebenarnya ibu menjahit kain. Kain berapa ela tu, 4 ela berapa kaki tu, ibu menjahit kain. Apa kaitan antara kain dengan baju? Kaitannya adalah baju ni hasil selepas. Selepas. Dan kain itu sebelum. Lafaz yang tertera adalah selepas. Jadi kita kata ini adalah alaqah i'tibar ma sayakun. Okey. Jelas tak penerangan tentang setiap alaqah ni? Kalau jelas tuliskan komen kat situ sikit. Dah faham belum contoh mahaliyah dengan kuliah ni? Okey, kalau dah jelas. Okey, bagus. So dalam bahasa Melayu pun kita ada banyak guna benda macam ni. Contohnya kita kata masak nasi. Saya pergi ke dapur memasak nasi. Kita tanak nasi. Nasi itu dah siap masak. Buat apa kita nak tanak lagi? Yang kita tanak tu adalah beras. So kita katakan lafaz yang tertera nasi. Nasi ini selepas. Beras itu sebelum. Jadi ini dipanggil alaqah masak nasi selepas i'tibar ma sayakun. Awak kena tengok lafaz yang tertera. Yang tertera itu selepas. Contohnya dalam ayat-ayat yang lain, contohnya kita kata okey, kalau dah faham kita terus latihan. Okey, Melayu pun banyak sebenarnya. Okey, mari kita tengok soalan nombor 4. Okey. Wa atul yatama amwalahum. Okey, wa atul yatama amwalahum. Okey, Ustaz bagi inilah bagi awak jawab. Okey, pakai suara bagi awak jawab pakai suara tekan dekat speaker mic tu cakap awak rasa alaqahnya apa Okey, kita bagilah. Siapa nak dulu ni? Amir Fauzan Amir Fauzan nombor 4. Okey. Nombor 5 Allah. Nombor 5 Aisyah Mahadi Nombor 6 Jamia Kasdina. Nombor 7 Haziq. Nombor 8 Intan. Nombor 9 Hairul Hafizi. Nombor 10 Hibs. 10 11 Fasiha Amni. 12 Sofia Hanis. 13 Wardah. 14 Zulfa. Okey. Okey, jadi sekarang ni
Dah dapat nombor masing-masing? Okey, kita bagi turn dulu. 4 sampai 8 ni. Nombor 4, wa atul yatama amwalahum. Maksud dia, berikan anak yatim itu harta mereka. Okey. Siapa tadi ni? Fauzan kan? Fauzan. Berikan wa atu anak yatim itu harta mereka. Jadi apa yang perlu awak buat? Yang pertama sekali. Okey. Okey. Pertama sekali awak kena cari dulu mana dia kalimah yang majas. Yang bila baca tu macam tak betul lah ni, tak, bukan makna hakikat. Okey. Yang kedua, bila awak dah cari mana kalimah yang majas bukan bermakna hakikat, awak takdirkan dia. Yang kedua, takdirkan dia. Apa maksud sebenar dia? Kemudian cari kalimah yang majas tu dengan takdir tu apa hubungan dia? Adakah hubungan sebelum selepas? Adakah hubungan punca dan hasil? Itu Jadi awak tengok, nak tentukan tu, tengok lafaz yang tertera dalam ayat. Contohnya kalau lafaz yang tertera itu adalah punca, maka jadilah dia punca apa tadi? Sababiah. Okey, macam tu. Okey. Nombor 4, Fauzan. Nombor 5, siapa tadi? Nombor 5, Aisyamari. Nombor 6, nombor 5, wala yalidu. Mereka tidak melahirkan illa fajiran kafar. Kecuali ibu-ibu itu tidak melahirkan, la yalidu, kecuali fajiran, orang-orang yang kufur, orang yang degil dan kufur, orang yang ingkar dari kufur. Okey, tu yang nombor 5, Aisyamari. Nombor 6, Damia Qasdina, fal yad'una dia. Maka yad'una dia. Maka panggillah Nadia. Nadi ni lembah. Lembah dekat neraka tu. Awak diri kat situ. Lembah itu memanggil. Lembah neraka itu memanggil-manggil. Ini cerita orang kafir dalam neraka. Kena seksa. Lembah itu memanggil-manggil. Nombor 7, qabadna ala aini min uyunil a'da. Qabadna, kami menangkap. Mula 7 siapa ni? Haziq. Haziq. 7, kami menangkap ala ainin, satu mata daripada mata-mata musuh. Kami tangkap satu mata daripada mata-mata musuh. Okey. Nombor 8, Intan. Betul tak nombor 8 Intan? Apa ni? Itulah tak peka. Nombor 8, was'alil qaryah allati kunna fiha. Was'al, tanyalah kampung yang kita berada di situ. Ini cerita pasal saudara adik-beradik Nabi Yusuf. Dia buat berita, dia bawa balik jumpa mak bapak dia. Dia tak bawa balik apa-apa. Dia kata adik dia Bunyamin kena tangkap sebab adik dia mencuri. Bila adik dia mencuri, adik dia kena tangkap. Bapak dia kata aku tak percaya. Adik-beradik Nabi Yusuf ni kata kalau kau tak percaya, was'alil qaryah. Tanyalah kampung yang kami berada di situ. Okey, kita buat dulu sampai nombor 8 daripada nombor 4. Okey. Tuliskan awak punya rasa alaqahnya apa. Okey, tulis nombor 4 alaqahnya apa. Okey. Nombor 5 alaqahnya apa. Aziz, nombor apa tadi Aziz? 7 Okey, cepat-cepat. Kita dah sejam dah ni. Kita tak usah kecilkan sikit. Tarik keluar. Okey. Boleh buat sebelah-sebelah. Kecilkan sikit.
Okey, tuliskan jawapan awak. Apa maksud wa'atul yatama amwalahum ni? Okey, nombor 4. Alamak, besar pula. Okey. Mana jawapan? 4, 5, 6, 7, 8. Tak ada jawapan pun lagi. Nombor 4 tadi. Nombor 4 tadi Fauzan. Nombor 5 ni pula. Okey, nampak tak? Okey. Nombor 5 tadi siapa? Nombor 5 Aisyah Mahdi. Nombor 6 Damia. Nombor 7 Haziq. Nombor 8 Intan. Okey. Okey, cuba jawab dulu. Tentukan dia punya alaqah dia. Sababiyah ke, musababiyah ke. Tentukan dia sama ada dia apa? Kuliah ke, juz'iyah ke, i'tibar makanah ke, i'tibar mayakun ke. Oh, dah salin tak? Dah salin belum alaqah yang 8 tu? Tak salin? Patutlah. Ha? Okey, salin jap. Yang pertama, sababiyah, punca, musababiyah, hasil. Sababiyah, punca, musababiyah, hasil. Tak usah tulis lah. Sababiyah. Sababiyah, punca. Musababiyah, hasil. Kuliah semua. Juz'iyah sebahagian. Tadi ya, sudah. Iktibar makanah. Iktibar makanah sebelum iktibar mayakun selepas haliyah keadaan, mahaliyah tempat. Wah, laju je Aziz Nombor 7 juz'iyah. Okey. Okey, nombor 4 tadi. 4, 5, 6, 7, 8. Okey, saya bagi awak 1 minit Tuliskan kat situ Bumi ke Jawi ke? Okey. 8 kuliah. Nombor 6 Qasdina Mahaliyah. Okey, nombor 4. Agak-agak tak tahu, tembak je lah 4, 5. 4 dengan 5. Siapa 4 dengan 5? 4 dengan 5 Fauzan dengan Aisyah Mahdi. Okey, musababiyah 4, 5. Aisyah Mahdi mana Aisyah Mahdi? Okey, 6 Haliyah. Okey. 5 lah Aisyah. Kau jawab nombor 5 ke nombor 6? Okey, 5 Baik. Mari kita tengok satu persatu Pertama sekali, wa'atul yatama amwalahum. Ini antara yang paling susah tadi kalau salah tak apalah wa'atul yatama amwalahum. Apa yang pelik dengan ayat ni? Yang pertama sekali, tadi kan kalimah yang majas. Kalimah yang pelik adalah kalimah yatama. Yatama ni yang majas. Kenapa yatama ni majas? Kenapa? Yang pertama sekali, yatama ni adalah cerita pasal orang anak yatim
kematian mak ayah. Okey. Kematian mak ayah. Bila dia kematian mak ayah, ayah dia meninggalkan harta. So dia ni dijaga oleh bapa tiri yang lain, dijaga oleh keluarga yang lain. So harta-harta mak bapak dia yang banyak ni, kita tak boleh nak bagi kat budak ni sebab dia anak yatim. Kenapa kita tak boleh bagi kat dia? Sebab dia kecil lagi. Ada yang masih baby, ada yang baru darjah 1. Kalau kita bagi duit kat anak yatim ni, maka silap-silap duit tu hilang semua. Dia pergi kedai, dia bawa RM10,000, mak ayah dia tinggalkan RM10,000, dia nak beli air 1 gelas, dia bayar RM10,000. Habis semua. Kalau orang tipu pun dia tak boleh nak defend diri dia, sebab dia tak tahu matematik, dia belum belajar. So apa yang problem dengan ayat ni? Ayat ni problemnya sebab ayat Quran mengatakan berikan anak yatim itu harta mereka, sedangkan anak yatim tu bayi lagi. Macam mana dia nak nguruskan harta? Ini bertentangan dengan syariat yang Nabi ajar. Nabi ajar syariat bila anak yatim ada bapa angkat akan jaga harta dia, belanja macam mana, sekian. Okay. Bila dia dah besar, baru pulangkan balik harta tu kepada anak yatim. So, problemnya pada kalimah anak yatim. Sebab anak yatim belum mengerti menguruskan harta. Maksud sebenar ayat ni, wa'atu berikan ar-rasyidin. Berikan orang yang dah matang itu amwalahum, harta mereka. Maksudnya anak yatim ini apabila dia dah besar, dia menjadi orang yang matang. Yatama ni ketika kecil je, ketika bayi kecil, kanak-kanak kita panggil yatama. Bila dah besar kita panggil ar-rasyidin, orang yang matang, orang yang dah pandai mengurus harta. Berikan kepada rasyidin. Jadi apa kaitan anak yatim dengan orang yang matang? Ini orang yang sama, orang yang sama. Bezanya yatama ni dulu, rasyidin ni selepas. Jadi kita katakan yatama adalah sebelum, qabla, dan rasyidin selepas, ba'da. Jadi lafaz yang tertera di dalam ayat adalah sebelum. Maka kita katakan nombor 4 ini adalah iktibar makana. Iktibar makana. Betul lah. Okey. Tak apa Fauzan tak apa. Ada orang tak faham pun soalan ni pasal apa Tak apa. Nombor 5. Yang 5 ni senang. Nombor 5 Aisyah Mahadi wala yalidu illa fajiran kafara. Tidak melahirkan kecuali perempuan-perempuan itu orang kafir itu. Ini cerita pasal orang kafir wala yalidu la yalidu illa fajiran kafar. Okey, orang kafir itu tidak melahirkan, perempuan-perempuan itu tidak melahirkan melainkan orang yang ingkar dan kufur. Apa maksud dia ni? Apa yang pelik dengan ayat ni? Apa yang majas? Majas ni adalah kalimah fajiran kafar. Sebab apa? Bila awak lahirkan bayi tu jangan kata kufur. Bercakap pun tak pandai lagi. Dia belum ada agama, belum lagi memeluk apa-apa agama. Maksud ayat ni apa dia? Bila bayi ini dah besar, kalau mak bapaknya kafir, anak yang dilahirkan ni pun akan jadi kafir juga macam mak bapak dia. Jadi bila kita perempuan kafir melahirkan anak, kita akan dapat jangka bahawa anak tu juga akan melahirkan seorang yang kafir juga. Jadi kata kat sini wala yalidu, perempuan-perempuan itu, orang kafir itu tidak melahirkan melainkan orang yang kafir juga. Kalau lahirkan anak pun kafir juga. Okay. Tapi yang problem dalam ayat ni, bila kita melahirkan wala yalidu, kita tidak melahirkan melainkan illa waladan. Wala yalidu illa sabiyan. Kita tidak melahirkan melainkan bayi. Apakah kaitan antara bayi dengan kufur? Bayi ini adalah sebelum, kufur ini, orang yang kufur ini adalah selepas. Jadi wala yalidu illa sorry. Kita kena tengok lafaz yang tertera Lafaz yang tertera bukan takdir Lafaz yang tertera dalam ayat ini adalah fajiran. Okey, lafaz yang tertera. Fajir ini selepas.
fajir selepas, ba'da. Okey. Dan sobi ini adalah qabla. Jadi jawapannya i'tibar ma sayakun. Okey. Tengok betul tak jawapan dari Aisyah? Aisyah boleh faham Aisyah jawapannya apa? I'tibar ma sayakun. Bukan haliah Aisyah Nombor 6. Nombor 6. Falyad'una dia. Lembah itu akan memanggil-manggil. Okey. Jadi kat sini cerita pasal dalam neraka Dalam neraka bila orang kafir itu kena azab, lalu dia memanggil-manggil. Memanggil-manggil. Jadi kita yang duduk dekat-dekat dengan situ, dekat-dekat dengan kawasan tempat neraka tu, kat syurga tu, kita dengar seolah lembah nadi. Nadi tu lembah. Lembah tu memanggil-manggil. Jadi maksudnya sebenar yang memanggil ni adalah orang yang kena azab. Orang kafir tu yang memanggil, bukan lembah tu. Contohnya awak diri tepi gaung, awak jerit. Dia awak dengar macam gaung itu menjerit kepada awak. Bukanlah gaung itu menjerit, tetapi sebenarnya awak yang menjerit. Okey. Jadi kita katakan kat sini lafaz yang pelik adalah kalimah lembah. Dia. Okey. Lembah itu menjerit. Maksud sebenarnya orang. Apakah kaitan antara lembah dengan orang? Lembah ini adalah tempat. Nadi ini adalah mahal. Mahaliyah. Okey. Okey, Taniah. Apa yang jawab tadi? Aisyah tutup voice. Okey. Bukan ni cerita tadi okey. Jadi Intan betul Intan? Intan betul nombor 6 Nombor 6 Qasdina. Tahniah Qasdina Qasdina betul Nombor 7. Nombor 7 Haziq Hakimi. Qabadna ala ainin min uyunil a'da. Kami menangkap mata daripada mata-mata musuh. Ya, betul Kami menangkap mata. Ainun min uyunil a'da. Okey, mata. Kami menangkap mata. Maksudnya kat sini kami menangkap jasus. Kami menangkap jasus. Jasusnya pengintip. Spy. Kita tak boleh tangkap mata dia Kita nampak spy tu, kita korek mata dia, ambil mata dia je tak kita tangkap seluruhnya, kepala, tangan, kaki, badan dan mata ini adalah sebahagian daripada keseluruhan badan pengintip tu. Kenapa spy ni dilabelkan dengan kalimah mata? Sebab biasanya mereka anggota yang paling berfungsi dalam spy ni adalah mata dia. Dia melihat. So kita panggil dia mata. Tapi maksudnya sebenar adalah orang. Jadi yang kita tangkap ain tu adalah juz'un. Dan jasus, orang pengintip itu adalah semua. Lafaz yang tertera ain. Jadi juz'iyah. Okey, betul Haziq Ini Haziq Dan nombor 8. Was'alil qaryah. Qaryah anda was'alil qaryah. Intan apa? Kuliah. Tanyalah kampung. Kampung ni kan tempat. Kampung tu tempat, maksud sebenarnya orang. Okey. Maksud sebenarnya apa? Tanyalah was'al al-qaryah. Apa kita tanya kampung? Kampung tu mana boleh menjawab soalan kita? Maksud sebenarnya was'al al-qurawiyun. Qurawiyin. Tanyalah orang kampung. Tanyalah dengan orang kampung. Apa kaitan kampung dengan orang kampung? Kampung itu tempat, orang kampung itu orang. Jadi lafaz yang tertera kampung. Kampung itu tempat. Al-qaryah mahalliyah. Mahalliyah. Okey. Dan soalan yang ke-8. Okey, jelas tak tu Intan? Okey. Kita bagi tugasan pada yang belum. Khairul Hafizi. Khairul Hafizi nombor 9 9. Marartu biwaziri ta'lim. Saya berjalan melintasi wazir ta'lim, menteri pendidikan. Umurnya 9 tahun. Okey. Ini nombor 9. Siapa tadi? Khairul Hafizi Saya berjalan melintasi menteri pendidikan, wazir ta'lim,
umurnya 9 tahun. Kemudian nombor 10 Hifz. Hifz nombor 10 Hifz. Hifz nombor 10 wafaqa. Sepakat. Wafaqa bersetuju. Majlis Wuzara, Majlis Menteri telah sepakat terhadap undang-undang kesihatan tersebut. Jangan keluar rumah. Macam tu Majlis Menteri telah sepakat terhadap undang-undang kesihatan tersebut. Okey. Nombor 11. Nombor 11 tadi siapa? Nombor 11 Fasihah Amni. Senang sangatlah Fasihah. Tukar soalan lah Fasihah Fasihah ni dah ada jawapan tadi ni. Nombor 12 lah Fasihah Fasihah nombor 12. Al-Katib yu'allifu harfan hamman anit tarikh. Al-Katib penulis itu yu'allifu mengarang satu huruf yang penting, harfan hamman tentang sejarah anit tarikh. Okey. Dan nombor 13. Nombor 13 iaitu Sofia Hanis. Sofia Hanis syaribtu ma'a bi'ri hang tuah. Saya minum air telaga hang tuah. Okey, Sofia Hanis. Saya minum air. Okey, cuba awak tentukan. Sampai Sofia Hanis Saya minum air telaga hang tuah. Okey. Daripada nombor apa tadi? Nombor 9. Okey, tuliskan jawapan awak. Okey. Nombor 12. Iktibar Okey, dah ada jawab dah. 12. Terus. Nombor 12 dah. Nombor 13. 13 pun dah. Nombor 9 belum. 9, 10, 11. 9, 10. 9, 10. Siapa 9, 10 tadi? 9 ke 10 belum 9, saya berjalan melintasi Menteri Pendidikan, umurnya 9 tahun. 10, wafaqa Majlis Wuzara. Majlis Menteri telah sepakat terhadap undang-undang kesihatan. Okey, cuba jawab tu. Tak dapat awak tembak je lah ya. Okey, 9, 10. Hifz. Hifz ada tak Hifz? Okey, mari kita tengok jawapan. Nombor 9. Maratu bi waziri ta'lim, umurnya 9 tahun. Mana ada Menteri Pendidikan umur 9 tahun? Mana ada wazir ta'lim umurnya 9 tahun? So kalimah yang majas di sini adalah wazir. Wazir ta'lim tu Wazir ta'lim ni pelik sebab dia majas sebab mana ada menteri umur 9 tahun. Maksud sebenarnya kanak-kanak, tiflun. Kanak-kanak umur 9 tahun. Mungkin kanak-kanak ni terlalu pandai Macam kita jalan-jalan tengok ada budak tu pandai main bola. Ui, Ronaldo Dia kata macam tu lah Jadi kita kata kat sini wazir ta'lim, Menteri Pendidikan, maksud sebenarnya adalah kanak-kanak. Jadi apa kaitan antara menteri dengan kanak-kanak? Ni wazir akan datang. Selepas ini dia akan jadi menteri sebab dia pandai kan. Dan kanak-kanak adalah sebelum qabla. Okey. Jadi alaqahnya adalah iktibar ma sayakun. Okey, nombor 9. Bukan makanan ma sayakun. Awak kena tengok lafaz yang tertera dalam ayat. Ya, Hafizi lafaz yang tertera dalam ayat adalah akan datang. Menteri itu akan datang. Okey. Sekarang ni dia kanak-kanak sebelumnya. Okey. Dia faham Hafizi Nombor 10. Wafaqa Majlisul Wuzara, Majlis Menteri.
Atau majlis. Majlis wuzara. Majlis menteri. Yang buat keputusan tentang undang-undang kesihatan ni siapa? Menteri. Maksud sebenarnya adalah wuzara. Wuzara. Bukan majlis. Majlis tu tempat. Macam selamat datang ke majlis pernikahan anak saya. Majlis tu tempat. Suatu tempat. So, majlis wuzara adalah mahalliyah. Okey, itu jawapan dia. Nombor 10, jawapannya mahalliyah. Bukan sababiyah. Hibs. Nombor 11 tadi kita dah bincang dalam latihan. Nombor 12. Penulis itu mengarang satu huruf. Okey. Mana ada orang karang satu huruf? Buat apa karang satu huruf? Kalau nak karang, biarlah 1000 muka surat. Betul? Jadi huruf harfan. Maksud sebenarnya adalah mungkin apa? Safahat. Berpuluh-puluh muka surat. Bermuka-muka surat. So, apakah kaitan antara huruf dengan muka surat? Jadi kita kata huruf ni juz'iyah. Huruf itu juzuk, satu juzuk. Dan safahat, muka surat itu adalah kullu. So kita katakan, tengok lafaz yang tertera. Lafaz yang tertera adalah huruf juz'iyah. Nombor 12, juz'iyah. Bahasa Am ni bukan iktibar makanan. Iktibar makanan salah. Jawapannya apa? Juz'iyah. Okey. Okey, mari kita tengok soalan yang ke-12. Soalan yang ke-13. Saya minum air telaga Hang Tuah. Minum air telaga Hang Tuah. Apa yang majas dalam ayat ni? Yang majasnya adalah air telaga. Okey. Yang awak minum, awak tahu tak air telaga? Apa yang problemnya? Air telaga. Ma'u bi'rin. Air telaga. Tahu tak air telaga? Air telaga tu daripada atas tu sampai ke bawah tu, semua itu dipanggil air telaga. Sepenuh-penuh air telaga tu semua adalah dipanggil air telaga. Contohnya awak pergi ke laut, awak kata saya minum air laut. Awak tahu tak air laut? Air laut tu 7 lautan punya luas. Semua itu dipanggil air laut. Maksud sebenarnya bukan air telaga tetapi seteguk. Seteguk ataupun secawan. Secawan air kubama. Secawan air telaga. Jadi air telaga ma'u bi'rin adalah satu juzuk. Satu juzuk. Adalah semua. Adalah semua. Secawan kub ini adalah juzuk. Yang juzuk adalah kub. Secawan. Yang air telaga ni semua. Lafaz yang tertera adalah air telaga. So bila air telaga, lafaz yang tertera air telaga kulliyah. Jadi jawapannya nombor 13 kulliyah. Bukan juz'iyah. So awak kena tengok apakah lafaz yang tertera di dalam ayat. Okey. Ni banyak-banyak ni siapa yang betul ni? Seorang je. Okey, Ustaz bagi soalan terakhir sebelum kita tutup. Semua jawab Semua jawab. Inni arani a'siru khamra. Saya melihat diri saya a'siru memerah khamra arak. Saya melihat diri saya memerah arak. Okey. Apakah alaqah dia? Saya melihat diri saya memerah arak. Dah habis je ni kita stop Cuba awak semua jawab dekat komen dekat situ. Saya melihat diri saya memerah arak. Jawab pakai voice pun boleh On kan awak punya mikrofon. I'tibar ma sayakun. I'tibar ma sayakun kata Hafizi Berapa orang yang betul tadi? Hafizi. Saya tak ingat siapa yang betul gitu Ada jawapan lain selain jawapan Hafizi?
Wah, main copy paste je kan Baik. Jawapannya, saya melihat diri saya. Ini cerita pasal Nabi Yusuf. Nabi Yusuf masuk dalam penjara. Bila dia masuk dalam penjara, dia telah berjumpa dengan dua orang. Orang yang dalam penjara tu juga. Kemudian dia telah tolong orang ni mentadbir mimpi dia. Orang tu cakap, saya melihat ini arani aksiru khamra. Saya melihat diri saya telah memerah arak. So apakah takwilannya wahai Nabi Yusuf? Nabi Yusuf pun mengata, apa maksud saya melihat aksiru khamra? Kalimah yang pelik adalah saya memerah arak. Arak tidak boleh diperah. Arak tu air, macam mana awak nak perah? So kalimah yang majas adalah arak. Kerana arak itu air, air tidak boleh diperah. Bila air tidak boleh diperah, apakah yang sebenarnya diperah? Aksiru inab. Saya memerah anggur. Okey. Bila awak perah anggur tu air, anggur tu keluarkan air. Ambil air tu, awak pun peram. Okey, awak ambil air tu, awak peram. Bila awak peram air tu, lama-kelamaan dia jadi masam sampailah dia jadi arak. Okey. Jadi bila dia cakap saya memerah arak, maksudnya saya memerah anggur. Anggur tu lama-lama bila diperam jadi arak. Apakah kaitan antara arak dengan anggur? Anggur adalah sebelum, qabla, arak adalah selepas, ba'da. Lafaz yang tertera dalam ayat adalah arak. Jadi ambil yang ini, ba'da. Jadi ba'da adalah i'tibar ma sayakun. Okey, i'tibar ma sayakun. Okey, apa nak tanya Fasihah? Boleh tanya. Pakai voice pun boleh Soalannya dekat atas. Atas mana? Atas kepala ke? Oh ya, kalau mengarang buku tak boleh ke? Boleh? Mengarang buku. Okey, tak apa. Ustaz terangkan Mengarang buku. Yu'allifu harfan. Okey, ayat dia tadi. Yu'allifu harfan. Awak kata harf. Bukan mengarang huruf tetapi mengarang kitab. Okey, mengarang kitab. Apakah kaitan antara huruf dengan kitab? Huruf itu sebahagian daripada kitab. Kitab tu ada berpis-pis kan. Jadi harfan adalah juzuk, satu bahagian, sebahagian. Dan kitab itu adalah semua. Kullu. Okay, lafaz yang tertera adalah juzuk. Lafaz yang tertera adalah huruf. Huruf itu sebahagian daripada kitab. Maka juz'iyah. Okay, jelas tak jawapan tu? Fasihah Ami. Huruf selepas, kalau selepas dengan sebelum ni, maksud dia macam mana kalau sebelum selepas ni maknanya dia mungkin berubah lah, berubah. Sebelum dengan selepas. Kalau huruf dengan kitab ni dia bukan sebelum tu dia adalah huruf, dia memang kitab. Dia memang daripada awal dia adalah kitab. Tapi bila kita cakap dia mengarang huruf, dia bukan masukkan huruf pun, dia memang maknakan kitab. Kalau sebelum selepas macam arak dengan anggur, dia bukan dia memang sebelum tu adalah anggur, dalam beberapa ketika lepas tu dia jadi arak. Jadi dia sebelum selepas. Kalau huruf dengan kitab ni, dia memang sejak awal dia adalah kitab. Dia mengarang kitab. Dia mengarang kitab. Okey. Dan huruf itu sebahagian daripada kitab. Okey. Jadi alhamdulillah intahaina min hadzal dars. Arju anna hadzal asyhar arjukum tafhamuna li hadzal syarh. Wa insyaallah sa'utikum at-tadribat ba'da hadza at-tadribat ba'da hadza afadakumullah. Okey. Tak ada siapa-siapa nak tengok muka kawan-kawan kan ni? Semua sembunyi, semua tutup mic. Nak buat ucapan ke? Tak ada, semua tutup muka Saya nak tengok muka murid semua malu Okey, sekejap
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, jap Ustaz stopkan dulu rakaman ni. Stop record.